Dah pukul 10, kita mulakan dulu ya. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya hari ini kita dapat melaksanakan bengkel pengenalan kepada kuis matematik dan Olimpiad matematik peringkat negeri Melaka. Untuk itu, saya ucapkan selamat datang kepada penceramah kita iaitu yang berusaha Encik Syamil bin Ahmad Syakir, pensyarah di Kolej Genius Insan Universiti Sains Islam Malaysia. Terusnya, pegawai dari Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, PSJ Muhammad Zaki bin Ghazali, penolong pengarah unit pembangunan bakat murid Jabatan Pendidikan Negeri Melaka. Pegawai-pegawai dari unit pembangunan bakat murid Pejabat Pendidikan Daerah Alor Gajah, Jasin dan Melaka Tengah. Peserta kuis matematik, seterusnya guru-guru pembimbing serta semua peserta. Selamat datang, saya ucapkan sekali lagi. Tanpa membuang masa, izinkan saya kita mulakan majlis bengkel kita pada hari ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Okay, sebelum saya menyerahkan majlis ini kepada penceramah kita, moleklah kiranya saya membacakan sedikit latar belakang beliau. Okay. Encik Syamil ini merupakan salah seorang panel pembuat soalan Olimpiad dan juga pensyarah di Universiti Sains Islam Malaysia. Okay. Beliau mula aktif dalam Olimpiad sejak tahun 2016 sebagai salah seorang jurulatih Olimpiad Fizik dan Matematik untuk pasukan Malaysia. Beliau juga menyertai delegasi Olimpiad Malaysia ke Nice, Perancis pada tahun 2017, Lisbon, Portugal pada tahun 2018, Riga, Latvia 2019 dan Saint Petersburg, Rusia pada tahun 2020. Selain daripada itu, beliau juga turut berpeluang melawat dan memulakan interaksi dengan beberapa buah sekolah khas pintar dan berbakat di Vietnam, Korea dan Jepun. Bermula pada tahun 2020, Kementerian Pendidikan Malaysia telah melantik beliau sebagai penyelaras Olimpiad Matematik Malaysia. Baiklah. Dengan ini, saya mempersilakan Encik Syamil untuk meneruskan bengkel kita pada hari ini. Dipersilakan. Baik, terima kasih Puan Nur Rashidah. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Ada dengar saya cakap? Jadi Puan Nur Rashidah sah kan? Dengar tak saya cakap? Dengar. Okey. Pertama kali saya nak ucapkan terima kasih kepada JPM Melaka kerana menjemput saya untuk satu taklimat khas pada pagi ini berkenaan dengan Olimpiad Matematik yang akan dijalankan pada hujung bulan depan. Jadi untuk pemandangan hari ini, saya harap ataupun saya mohon untuk guru-guru ataupun ibu bapa ataupun pelajar-pelajar sendirilah untuk ada kertas, pensel dan pemadam lah untuk kita buat satu bentuk latihan ringkas macam mana kita cuba menyelesaikan masalah-masalah Olimpiad selepas pembentangan saya. Sebab pembentangan saya tak panjang, kita akan lebih tumpukan kepada macam mana soalan-soalan Olimpiad kita boleh selesaikan dan kenapa dia agak berbeza daripada sekolah daripada matematik sekolah yang biasa. Walaupun sebenarnya sukatan yang diguna pakai itu hampir, saya boleh katakan hampir 100% sama, cumanya cara ditanyakan dan cara menyelesaikan masalah itu yang berbeza, yang menyebabkan pelajar-pelajar biasanya akan terkejut
Bila tengok soalan Olimpiad ni, kalau dia tak biasa, kalau dia ada biasa, dia tak ada masalah sangat lah. Jadi saya akan mulakan pembincangan saya pada hari ini. Sekejap, saya tak dapat share. Oh, nampak ke pembincangan ni? Tak nampak hilang. Tak nampak apa-apa Tak ada Cik Syamil, dia keluar window, keluar screen. Cik Syamil window lah, share window. Share seluruh screen. Semalam saya check boleh. Nampak tak? Tak nampak? Okey dah. Oh, okey nampak. Yang slide saya tu nampak pengenalan kepada Olimpiad Matematik. Nampak. Okey, baik. So kita akan mulakan dengan kita pada hari ini. So pembincangan kita pada hari ini hanyalah berkenaan dengan pengenalan kepada Olimpiad Matematik. Dan nama saya sendiri adalah Syamil bin Ahmad Syakir daripada Jawatan Kuasa IMO Malaysia. IMO itu adalah International Mathematical Olympiad. Yang mana IMO ni adalah pertandingan Olimpiad Matematik yang paling berprestij di kalangan Olimpiad-Olimpiad yang ada. Jadi kita akan tengok sebentar lagi. Jadi latar belakang sejarah Olimpiad ni bermula sejak tahun 1959 lah. Kita tengok ada macam-macam Olimpiad. Dan pelbagai peringkat umur. Contohnya macam matematik, fizik ni, dia umur di bawah 20 tahun. Tetapi kalau kita tengok macam Earth Science, di bawah bahagian kanan ni, dia pada umur 18 tahun dan junior science dia 15 tahun. Itu maksudnya umur maksimum yang boleh disertai oleh para pelajar lah selain pada matematik dan fizik kan. Tetapi dalam semua ni yang paling biasanya yang dianggap paling berprestij adalah matematik. Disebabkan dia paling lama. Kalau kita tengok dia sejak tahun 1959. Dan paling banyak negara yang menyertai pertandingan ni, iaitu lebih kurang 130 macam itulah. Setiap tahun akan ada 130 buah negara. Dia seolah-olah macam Olimpik bagi matematik lah. Kalau Olimpik lebih banyak negara, lebih kurang banyak tu negara. Seterusnya, apa itu Olimpiad Matematik? Olimpiad Matematik merupakan sebuah pertandingan yang menguji kreativiti, keaslian dan kemahiran menyelesaikan masalah. Ini tiga benda yang Olimpiad uji. Pertama, kreativiti dalam kita cuba menyelesaikan masalah dan sejauh mana penyelesaian kita bersifat original ataupun asli. Dan satu boleh off. Okey. Dan pertandingan ini memang kita tekankan dia tidak menguji pengetahuan matematik. Sejauh mana kita tahu matematik tu, sebab dia kalau kita ikutkan dia taraf ataupun sukatan yang guna pakai adalah pada peringkat menengah tinggi je. Kalau itu adalah untuk International Mathematical Olympiad, tapi dalam konteks Olimpiad yang pelajar-pelajar akan masuk pada hujung bulan depan, itu adalah pada sukatan peringkat sekolah rendah. Jadi macam yang kita tadi bermula pada tahun 1950-an melibatkan 120 negara dan dia mengumpulkan pelajar-pelajar yang berkongsi minat yang sama. Ini suka untuk saya tekankan bahawa banyak sekarang ni kalau kita tengok banyak pertandingan menggunakan pakai nama Olimpiad meskipun tidak menepati ciri-ciri umum sebuah Olimpiad. Kita boleh kenal ataupun kita boleh cam sebuah Olimpiad yang betul-betul Olimpiad. Bukannya sekadar pertandingan yang menamakan diri dia Olimpiad. Adalah soalan dia bukan yang pertama lah, biasanya macam ni walaupun tak semestinya. Soalan dia bukan beraneka pilihan. Maksudnya dia bukan ABCD lah. Walaupun ada yang berbentuk ABCD tapi sangat jarang. Dia adalah soalan yang sama ada isi tempat kosong ataupun kita kena tunjuk jalan kira. Yang kedua, dia memerlukan masa yang lama untuk memahami, untuk faham dan menjawab. Itu dia perlukan masa yang lama. Dia bukan sekali tengok kita dah tahu. Kalau sekali tengok kita dah tahu, itu biasanya sama ada kita dah sangat biasa dengan Olimpiad ataupun soalan tu bukan soalan Olimpiad. Disebabkan soalan tu berbentuk bukan rutin. Bukan rutin maksudnya kita tak pernah nampak soalan tu. Soalan apa ni? Ni first time nampak macam tu. Tapi sebenarnya bila kita tengok ataupun kita boleh jawab, dia sebenarnya tak susah pun.
Dia hanyalah sebab benda tu kita tak biasa soalan ni. Jadi kita akan tengok contoh-contoh soalan yang saya akan tunjukkan. Ini adalah Olimpiad yang saya namakan tadi, tapi ini spesifik untuk matematik. Yang pertama yang paling berprestij adalah International Mathematical Olympiad. Ini 7 ni antara lah, ada lebih banyak. Di bawah 20 tahun. Maknanya maksudnya kalau pelajar tu umur 19 masih lagi boleh mewakili Malaysia dalam International Mathematical Olympiad. Ataupun kalau dia cemerlang, dia umur 12 tahun pun dia boleh. Cumanya dia kena bersaing dengan abang-abang ataupun kakak-kakak dia lah yang lebih dewasa. Kemudian kita ada Balkan, sama umur, cuma Balkan dia lebih bersifat negara-negara Balkan. Kenapa Balkan ni saya tekankan sebab pertandingan matematik banyak berasal daripada Balkan. Dia memang lahir di situ lah. Negara-negara Balkan ni macam negara macam Bosnia, Turki, Romania, Bulgaria, negara yang berada pada kedudukan situ lah, di Eropah. Kemudian kita ada international junior Balkan. Junior Balkan dia berumur 15 tahun dan ke bawah. Ini untuk junior. So jadi dia tak payah bersaing dengan abang-abang dia hanya bersaing dengan sekelompok yang sama umur dengan dia. Dan dia lebih mudah lah dan lebih sesuai dengan pelajar di bawah umur 15 tahun. Dan kita ada IMC. IMC ni International Mathematics Competition. Walaupun dia tak pakai nama Olympiad, tapi saya tak masukkan sebab saya tengok soalan dia memang, dan ramai yang bersetuju lah, jurulatih-jurulatih yang lebih berpengalaman daripada saya. Dan juga bekas peserta pun setuju yang soalan dia bukan soalan biasa, dia soalan berbentuk Olympiad. Di bawah 13 tahun. Hanoi Mathematics Competition 14 tahun. Ini spesifik 14 tahun. Maksudnya kalau dia umur 13 tahun dia tak boleh masuk, dia mesti 14 tahun. Dan kita ada Iranian Geometry Olympiad dan Iranian Combinatorics Olympiad. Ini geometri dia soalan geometri sajalah, dan Combinatorics soalan Combinatorics. Ini adalah Olimpiad yang hampir kesemuanya disertai oleh Malaysia. So maksudnya kita ada peserta-peserta yang di bawah jawatan kuasa IMO Malaysia yang saya sebutkan tadi, yang kita pilih wakil Malaysia daripada situ. Setakat inilah apa yang kita ada, dan kita usahakan untuk tambah lebih banyak Olimpiad supaya pelajar-pelajar di Malaysia lebih banyak peluang untuk menyertai pertandingan seperti ini. Ini adalah Olimpiad Matematik Antarabangsa. Logo dia. Kita ada beberapa gambar yang saya nak tunjukkan, iaitu pada tahun 2007 ini adalah pasukan Malaysia yang tuan rumah pada waktu itu ialah Hanoi, Vietnam. Ini adalah gambar pasukan Malaysia. Ini hanyalah gambar-gambar yang saya tunjukkan. Kemudian kita ada ni di 2008 Madrid, Spain. 2009 kita ada H1N1. Kita ada pandemik ataupun pandemik. Saya rasa pandemik yang lebih kurang macam sekarang COVID ni lah, tapi sekarang jauh lebih merebak. Yang dulu tu tak berapa merebak, tapi masih lagi pandemik yang menyebabkan kita tak dapat sertai Olimpiad ni. Walaupun Olimpiad ni sebenarnya ada, dibuat di Jerman. Olimpiad pada tahun ni dibuat di Jerman dan memang ada. Cumanya kita tak pergi lah, kita tak ambil bahagian di sana. 2010 di Kazakhstan, Astana. 2011 di Belanda, Amsterdam. Kalau kita tengok setiap tahun ada 6 orang pelajar yang akan mewakili Malaysia. 6 orang pelajar dan 2 orang jurulatih. So yang belakang ni kalau tengok di Buenos Aires, Argentina, ada 6 orang. 6 orang ni adalah 6 orang yang mewakili Malaysia. Dan yang duduk yang paling kanan ni adalah ketua jurulatih. Saya rasa kalau orang yang biasa dengan Olimpiad Matematik dia akan kenal lah. Ini Encik Suhaimi Ramli. Dia lah, saya rasa dia orang paling lama dalam Olimpiad ni di Malaysia. Sejak daripada 1999 atau 1994 dia telah mewakili Malaysia pada waktu dia pelajar. Sampai sekarang dia adalah ketua jurulatih dan sekarang dia adalah penasihat lah. Dia pernah jadi beberapa kali, dia pernah jadi ketua pasukan dalam tandingan IMO dan dia lulusan daripada MIT di US dalam bidang matematik. Dan yang sebelah, duduk di sebelahnya adalah Timbalan Ketua Pasukan, Encik Muhammad Ikhwan, juga pernah mewakili Malaysia dalam IMO. Kemudian kita ada IMO 2013 di Colombia. Masih lagi orang yang sama, Encik Suhaimi dan Encik Ikhwan. Gambar Encik Suhaimi lagi. Di Cape Town, South Africa. Pencapaian Malaysia yang terbaik setakat ini adalah ini untuk IMO. Kenapa saya tekankan IMO sebab dia adalah paling berprestij. Itu je. Pemandangan saya pun
berkenaan dengan IMO, yang data-data lain saya tidak masukkan sebab saya rasa kurang sesuai untuk kita bincangkan. Cumanya yang ini yang biasanya yang dibincangkan. IMO 2014 adalah yang paling kejayaan yang paling baik lah yang kita dapat, iaitu kita dapat 2 emas, 1 perak dan 1 gangsa, serta kalau ikut ranking negara, kita berada pada urutan ke-12 dari segi medal lah. So ini Encik Suhaimi yang di sebelah kanan, dan ini adalah Encik Iqbal, dia juga kawan saya juga lah. Kemudian pada tahun 2012 dibuat di Thailand, dan kita ada peserta wanita, Hanisa nama dia. Dia baru selesai peringkat ijazah pertama lah. Dan ini berlaku, cumanya jarang peserta wanita mewakili Malaysia, dan Hanisa adalah salah seorang ataupun satu-satunya peserta wanita yang telah menang medal wanita Malaysia lah yang menang medal di IMO. Dia menang gangsa pada tahun 2018, tak silap saya. 2018 dia menang gangsa. Ini di Hong Kong pada tahun 2016. So kalau kita tengok Olimpiad, memang setiap tahun dia berubah-ubah negara dan berubah-ubah benua. Jadi tiap-tiap tahun dia akan ada tuan rumah yang tertentu lah yang akan menjadi host, dan berubah-ubah bergantung kepada siapa tuan rumah tahun tu, siapa yang nak tawarkan jadi tuan rumah. Setakat ini Malaysia belum pernah menjadi tuan rumah. Tapi di Asia Tenggara ni banyak negara yang pernah jadi tuan rumah. Misalnya Singapura, Thailand, Vietnam, Indonesia pun pernah. Dan Malaysia mungkin akan dalam tempoh 10 tahun lagi diharapnya akan bersedia untuk menjadi tuan rumah dalam IMO. So masih lagi orang-orang yang sama. Kita tengok Hanisa pun ada di sini. Ini kita ada Ivan baru habis di Cambridge, dan kita ada Sean di Singapura. Ini yang paling kanan ni adalah peserta Olimpiad yang paling berjaya lah setakat ni, Yo Zisong. Yo Zisong ni dia sekarang berada di MIT juga. Dan di sebelah dia ni Tan Le Shen pun berada di MIT. Kedua-duanya di MIT sekarang. Ini di Brazil. Maaf, maksudnya Hanisa di Brazil lah. Dia dapat gangsa. Hanisa di Brazil. So ni cerita dia. Dan ini adalah contoh-contoh gambar peserta-peserta yang pernah mewakili Malaysia. Dan kebiasaannya peserta-peserta yang masuk ke pertandingan Olimpiad ni, kebiasaannya dia akan pergi ke universiti-universiti yang terkemuka di luar negara seperti MIT, Oxford, Cambridge, Princeton, Caltech. Itu antara yang biasanya di USA ataupun biasanya lebih kerap di USA berbanding dengan di UK. Ini memang track, dan universiti-universiti ni memang melihat Olimpiad ni sebagai salah satu benda yang menarik bagi pelajar tu untuk diterima masuk. Dan kebiasaannya pelajar-pelajar ni pun boleh dapat beasiswa apabila dia berjaya buktikan sesuatu di dalam Olimpiad. Jadi sebab itulah banyak negara-negara yang menumpukan ataupun dia letakkan di dalam blueprint dia berkenaan dengan Olimpiad ni, yang mana ini adalah salah satu cara untuk kita mencungkil bakat-bakat matematik yang ada di dalam sesebuah negara. Okey, tamat untuk pembentangan saya berkenaan dengan Olimpiad. Dan kita akan terus ke soalan, bukan bertanyakan soalan, lebih kepada ataupun kita nak buka soalan dulu ataupun kita nak buat pelatihan dulu. Boleh moderator ataupun Puan Nur Rashidah aku nak. Biasanya lebih baik guna buat soalan dululah, sebab daripada soalan tu lah baru boleh nampak apa yang diorang nak tanya. Okey, boleh. So kita teruskan. Sekejap, saya tak pasti. Skrin saya nampak ke ni? Nampak slide PowerPoint ke? Ya, nampak. Okey, terima kasih. Okey, kita buat ke soalan, dan kita bukan bertujuan
Soalan ni pertama sekali, dia adalah soalan yang contoh. Maksudnya soalan betul tu mungkin susah sedikit. Cuma ni saya nak tunjukkan kenapa soalan-soalan ni boleh dikatakan soalan Olimpiad, dan macam mana kita nak cuba menanggapi soalan ni, ataupun macam mana kita nak approach soalan ni. Walaupun cara yang saya tunjukkan tu mungkin salah satu cara dia. Dia sebenarnya ada banyak cara. Biasanya Olimpiad dia boleh selesaikan dengan banyak cara. Itu yang berbeza dia. Itu yang sebab pada peringkat awal tu ditekankan keaslian, originality, solution. Jadi dia banyak cara, dan ada orang yang pilih jalan yang panjang dan ambil masa lama. Ada yang orang boleh fikir satu trik yang menyebabkan dia boleh selesaikan masalah tu dengan kurang daripada 30 saat. Itu, dan solution dia jadi sangat menarik. Penyelesaian dia itu sangat cantik dan kemas berbanding dengan orang yang ambil jalan yang panjang. Walaupun kedua-duanya jawapannya betul. Itu menariknya Olimpiad ni lah. Dia boleh kita selesaikan satu masalah dengan pelbagai cara. Baik, kita tengok soalan yang pertama. Ini saya rasa kita boleh cuba tengok. Kalkulator tidak dibenarkan. Ini dalam Olimpiad memang kalkulator tidak dibenarkan. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9. Kita ambil sedikit masa untuk pelajar-pelajar ataupun guru-guru sendiri. Kita buat apa untuk cuba tengok soalan ni. Kalau kita tengok soalan ni, memang soalan yang peringkat sekolah rendah, sesiapa yang tahu penambahan dia boleh selesaikan dengan sangat mudah. Dia cuma tambahkan satu-satu. Tapi adakah satu kaedah yang mana kita boleh menambah dengan cepat tanpa kita tambah satu persatu macam ni? Itu cuba belajar, kita bagi masa sekitar dalam 2 minit ke 1 minit untuk kita fikirkan. Ini soalan klasik untuk Olimpiad lah, untuk sebagai contoh Olimpiad. Gabungkan nombor untuk menjadikan 10. Ya, itu memang kaedah yang paling biasa diguna pakai. Yang pertama yang kita pasti, macam saya cakap, kita ada lebih daripada satu kaedah untuk menyelesaikan soalan ini. Yang tu betul. Yang pertama kaedah yang paling senang adalah dan straightforward adalah 1 tambah 2 tambah 3 begitulah. Kita ambil sedikit masa untuk mungkin pelajar ada yang mungkin dah dapat, tapi kita bagi sedikit masa lah sebab kita ada banyak masa, lebih kurang sejam lagi. Saya ada sediakan 8 soalan. Saya harap sampai pukul 11 kita boleh cuba selesaikan 8 soalan ni dan ambil masa untuk buat 8 soalan. Ini yang paling saya rasa paling mudah. Yang pasti lebih daripada satu cara lah untuk buat. Okey, kita cek. Ini kaedah yang paling biasa digunakan adalah menambahkan satu persatu secara berturutan. Itu yang kita biasa buat lah, 1 tambah 2 tambah 3. Perasan 3. Kalau kita tambahkan satu persatu dari 1 hingga 9, jumlah hasil yang akan diperoleh adalah 45. Sama ada kita cuba corak ataupun kita tekan kalkulator tak dibenarkan. Tapi kalau kita tambahkan satu persatu, kita akan dapat hasilnya adalah 45. Itu kaedah yang paling biasa dan sebenarnya paling tak efisien. Itu walaupun sebenarnya kita boleh dapat jawapan yang betul, tapi matlamat Olimpiad bukan semata-mata untuk mendapatkan jawapan yang betul, tapi dia untuk dapatkan solution yang paling simple, yang paling penyelesaian yang paling mudah, dan mungkin paling, biasanya kita cakap yang paling cantik, yang paling senang dan paling cantik dan paling mudah. Itu akan lebih memberi satu makna. Next. Baik, dah paling cepat. Okey, saya teruskan. Mungkin soalan 2 sebab lebih kurang macam ni. Kita biar
Soalan 2 tu yang masa yang lebih banyak untuk diselesaikan oleh para pelajar ataupun para guru. Betul. Cuba tambahkan nombor hujung ke hujung. Misalnya 1 dan 9. 8, 3. Adakah kita nampak corak dia? Contohnya macam ni. Hujung ke hujung tu maksud dia 1 dan 9. Yang saya conteng ni nampak warna merah ni? Nampak. Nampak ni. 3 dan 4 dan 6. So kita tambahkan hujung ke hujung. 1 dan 9 maksudnya 1 tambah 9. Sama dengan berapa? 2 tambah berapa? 8 lah kan? Sama dengan berapa? So kita akan dapat ini adalah 10, 10, 10, 10. So, corak. Ini nampak masalah adalah nampak coraknya. Coraknya adalah setiap penambahan itu akan mendapat hasil 10. Olimpiad yang paling penting adalah kita nak cuba mengecam corak. Bila soalan-soalan yang bersifat macam ni, kita nak cam corak. Corak ataupun pattern yang dia. So, kita nak nampak pattern. Bila kita nampak pattern, dia akan jadi mudah. Biasanya yang nak menampakkan pattern tu yang dia lambat sikit. Itu sebab kita tak. Kalau bagi yang biasa, dia akan nampak cepatlah soalan ni. Tapi bagi yang tak biasa, mungkin dia akan berfikir lama. Dia akan fikir 1 tambah 2 tambah 3. Apa pattern dia dengan 4 tambah 5 tambah 6? Tak ada pattern. Dia akan cuba bermain-main situ. Sampai dia nampak pattern dia 1 tambah 9, 10. 2 tambah 8, 10. 3 tambah 7, 10. So, kita tengok sini, kita ada 10, 10, 10, 10. Ini adalah 4 kali 10. Kita ada 40. So, next. Kita ada 40 kan? 4 kali 10, kita ada 40. Dan kalau kita tengok tadi, yang kita belum ada pasangan dia ataupun dia tak ada pair adalah 5 ni. So, apa yang perlu dibuat adalah daripada 40 itu kita tambahlah dengan 5. Sebab 5 ni dia berdiri sendiri, dia tak ada pasangan dia. Jadi hasil akhir dia adalah 40 tambah 5. Itu adalah cara yang, ini adalah soalan paling klasik lah juga dalam Olimpiad. Dan biasanya dijadikan contoh-contoh. Macam mana kita nak selesaikan. Sebab dalam konteks sekarang, ini soalan dia 1 tambah sampai 9 je. Macam mana kalau 1 tambah 100? Cuba selesaikan. Pelajar-pelajar boleh selesaikan tanpa menggunakan kalkulator. 1 tambah. Ataupun tanpa menggunakan komputer lah. Boleh tak selesaikan? 100. Oh, ini maksud dia. Biasanya kita tak tulis sampai penuh lah. Sebab kalau kita tulis 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sampailah 100, dia terlampau panjang. Jadi kita akan tulis dalam bentuk dot macam ni. Kadang-kadang kita tulis macam ni saja. Kita tak tulis, ini sebenarnya kita tak tulis juga 98, 99. Kita akan tulis macam ni je biasanya. Tambah dot 100. Biasanya kita akan tulis macam ni je. Kita tak tulis. Yang ni saya tulis sebab untuk memudahkan para pelajar. Boleh cuba selesaikan dan boleh ambil masa dan cuba selesaikan. Sekarang 10.29, 10.35 kita akan tunjukkan satu persatu dia punya. 10 lah, 10.35 lah paling lambat. Saya akan tunjuk.
Okey, kita tengok ulasan pertama. Saya belum bagi jawapan, saya cuma bagi ulasan yang pertama. Perlukah nombor hujung ke hujung ditambah seperti tadi atau ada pilihan yang lebih mudah? Dia bergantung sebab kita ada banyak penyelesaian. Jadi ada tak satu pilihan yang lebih mudah? Kalau kita bertanya, kalau kita tambah 1 tambah 100 kan, so kita akan dapat 101. Adakah kita ada pilihan yang lebih mudah berbanding jadi mungkin 101 tu kita anggap susah berbanding, well, dia mudah tapi ada yang lebih mudah. Okey, kalau kita tengok ni, 1 tambah 100 sampai ke 100, saya rasa pilihan ataupun kita boleh ambil 1 tambah 100 sama dengan 101, ataupun kita tambah 2 tambah 99 pun kita akan dapat 101. Macam tadi lah, kita akan dapat beberapa pair sampailah sampailah ke bawah, sampai ke selesai kan. Kita kena cari beberapa pair lah. Tapi ini 101, mungkin 101 ni nombor yang lebih susah untuk kita buat sebab dalam konteks kan kita tak boleh menggunakan kalkulator. Apa kata kalau kita tambahkan 1 tambah 99 contohnya. Maksudnya kita hanya ambil pair daripada 1 ke 99, 2 ke 98, 3 ke 97 dan seterusnya. 2 tambah 98, 3. Daripada sini kita akan dapat hasil tambah dia adalah 100 dan 101. Yang pasti 100 jauh lebih mudah lah. Bukan jauh lebih mudah, dia lebih mudah untuk kita buat dan kita boleh mengelak kesilapannya ada sebab dia nombor kosong saja, 100. Dan kita cari berapa banyak pasangan yang dia ada.
Ini saya rasa ataupun kebanyakan orang akan bersetuju yang ini lebih mudah. Ini bermaksud ini bukan penambahan hujung ke hujung lah. Kita hanya ambil 1 dan 9. 100 ni kita keluarkan dan pada akhirnya kita akan tambah 100 lah. Bila kita dapat berapa banyak pair, kita akan kira dan hasil tambah tu kita akan tambahkan sekali lagi dengan 100 dan kita akan dapat jawapan akhir. Jadi berapa jawapan akhir untuk soalan ini? Saya termiss, saya tak selesaikan sampai habis. Ada tak jawapan? Siapa yang dapat jawapan? RM550. 5,050. 5,050 5,050. Okey, maksudnya 50 ni dia tak ada pasangan lah. 50 ada di tengah-tengah saja. So kita ada 100. Kalau kita buat macam 100 ni kita akan ada 50 pasangan dan ada 50 di tengah-tengah dia lah. Maksudnya. Okey. Ini adalah contoh yang kita boleh selesaikan. Walaupun sebenarnya kalau kita buat cara 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, itu pun boleh selesaikan. Tapi itu cara yang akan memakan masa yang sangat lama. Tapi dia tak salah. Tapi kebanyakan masalah Olimpiad, dalam pertandingan-pertandingan Olimpiad, dia sebenarnya kita tak boleh kira dengan cara 1 tambah 2 tambah 3. Soalan-soalan dia takkan boleh kira. Ini hanyalah soalan contoh yang saya bagi. So kita boleh kira secara biasa lah. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Jadi kita boleh kira dengan cara biasa. Tapi kalau soalan Olimpiad yang betul-betul Olimpiad, dia tak boleh diselesaikan dengan cara macam tu. Dia memang kita kena fikir cara yang trik macam ni lah. Supaya kita boleh selesaikan cara dengan mudah. Soalan yang saya berikan ini adalah bersifat contoh. Jadi saya buat supaya kita boleh nampak yang ada pelbagai cara untuk selesaikan dan matlamat Olimpiad adalah bukan untuk menyelesaikan dengan cara yang paling panjang dan paling lama, makan masa lama. Kita nak selesaikan dengan cara yang paling mudah. Itu yang biasanya Olimpiad yang nak buat. Okey, contoh soalan 3. Jika waktu sekarang ialah 10 pagi, apakah waktu 1000 jam daripada sekarang? Sekarang adalah pada pukul 10 pagi. 1000 jam daripada sekarang, pukul berapa? Nampak soalan-soalan Olimpiad biasanya nombor dia besar-besar, 1000 jam. Jadi ini akan menakutkan para pelajar. In fact, orang-orang dewasa macam saya pun takut juga kalau tengok soalan nombor-nombor besar ni. Ya, tapi sebenarnya kalau kita tahu trik dia, kita boleh kurangkan nombor tu daripada besar jadi kecil. Ini pun ada macam-macam cara dan kita tahu cara yang paling asas dan paling memakan masa adalah kita tambah satu persatu lah. 1 jam tambah jam kita kira satu persatu. Lepas 1 jam pukul 11, lepas 2 jam pukul 12. Kita kira sampailah 1000 jam, dapatlah berapa. Tapi ada tak satu strategi, satu teknik atau satu helah, kadang-kadang kita sebut sebagai trik lah, helah, untuk kita selesaikan benda ni tanpa perlu memakan masa yang lama. Dua petang. Ada salah satu jawapan diberikan adalah 2 petang. Jadi kita tengok adakah jawapan itu yang paling betul. Kita ambil masa sikit lah, kita bagi para pelajar cuba jawab. Kita ada lagi, ni baru soalan yang ketiga, kita ada 8 soalan. Mungkin kita boleh cepatkan sikit lah sebab kita ada sesi soal jawab. Nanti saya akan cepatkan sikit. Kita tengok nanti 2 petang. Macam yang saya dapat tu macam bukan 2 petang. Saya kira semalam. Tak apa, mungkin saya silap. Mari kita tengok. 4 pagi. 2 petang kita ada jawapan yang pertama, 2 petang kita ada jawapan 4 pagi. So, tengok ulasan yang pertama.
Oh, sama-sama dah dapat lebih daripada satu kaedah. Itu biasalah. Biasa. Oh, jawapan dia. Saya dah bagi dia jawapan dia. Saya tak sure, tapi ni saya kira dapat 4 pagi lah. Saya ni kita tengok balik. Ya, cara penambahan satu persatu ni dia akan memakan masa yang lama. Jadi kita cuba cari celah ataupun strategi untuk lebih mudah. Saya dapat 2 pagi. Saya pun dapat 2 pagi. Boleh tak kita buat pengiraan? 4 pagi ni mungkin salah sebab saya kira sendiri, tapi kita tengok. Mana saya kira laju-laju tak tahu betul tak. Tapi macam saya cakap pada soalan 1 dan 2, kita cuba cari pattern kan, satu corak. Apakah corak dia sebenarnya? Konteks ni. Cuba teka corak dia apa. Corak dia saya macam kalau macam saya bahagi. Saya bahagikan dengan 24. Yang baki tu yang kita kira. Ya, itu corak dia lah, tapi ya boleh itu dikatakan sebagai corak bahagi. Tapi maksudnya bila bahagi tu maksudnya corak dia adalah setiap 24 jam dia akan mengulang pada waktu yang sama, betul tak? Ya, betul. Ya, itu yang dimaksudkan dengan bahagi 24 tu. Tapi bagi saya tak pasti di peringkat sekolah rendah adakah pelajar boleh berfikir macam tu. Maksudnya bila dia bahagi ni macam tu. Ataupun sebab pelajar-pelajar Olimpiad yang saya jumpa biasanya dia akan berfikir cara setiap 24 jam dia akan balik pada pukul yang sama. Itu untuk yang biasanya saya jumpa lah. Itu cara fikir pelajar-pelajar Olimpiad setiap 24 jam dia akan balik waktu yang sama. Jadi kita boleh corak dia di situ lah. Daripada situ kita boleh kurangkan 1000 jam tu macam mana. Sebab kita tahu setiap 24 jam dia mengulang. Jawapan 4 pagi mungkin salah. Tapi kita tengok, saya pun tak tahu betul. Pengecaman corak. Cik Syamil, kalau Cik Syamil tengok dekat message, Cik Syamil boleh buka message tak? Message yang in-call message tu. Dekat situ diorang banyak hantar jawapan. Oh, okey. Tak, sebab saya full screen jadi saya tak tahu dia message Google ni. In-call message. Sorry, saya tak sure. Dia ada masalah sikit. Saya full screen jadi saya tak nampak message. Okey. 2 pagi. Oh, ramai dapat 2 pagi. Mungkin 2 pagi lah kot jawapan dia. Tapi ada juga yang dapat 4 pagi tu Cik Syamil. Saya pun boleh tak Cik Syamil tunjukkan cara penyelesaian dia? I mean ramai yang jawab 2 pagi. So how to calculate to get the answers? Okey, kalau saya tinggalkan macam ni nampak ke screen? Ke saya kena full screen kan ya sebab macam tadi Cik Syamil ada conteng-conteng dekat screen, so we all boleh nampak kan? Kejap ya. Okey, ini corak yang ada adalah pengulangan satu hari bersamaan 24 jam. Kalau satu hari 24 jam, 10 hari 240 jam kan. Jadi selepas 240 hari sekalipun, selepas 240 jam, dia masih berada pada pukul yang sama, betul tak? okey. So, selepas 10 hari maksudnya 240 jam lah. Sebab 10 kali 24, 240 kan? So, kalau selepas 40 hari which is ataupun bersama dengan 960 jam. Sebab apa 40 hari 960 jam? Sebab 240 darab 4. Okey. Okey. Saya tulis satu hari 24 jam. So kalau 10 hari 240 jam. Kenapa saya tulis macam ni? Sebab satu hari 24 jam, 10 hari 240 jam kan.
So, selepas 240 jam, waktu dia pun masih pukul 10. dia akan mengulang ke 10 pagi jugalah. Bila lengkap hari je, sama ada 1 hari, 11 hari, 12 hari, 13 hari, tapi sekarang kita nak kejar yang 1000 jam tu, kita nak kurangkan. So berapa hari yang paling dekat dengan 1000 jam, itu yang kita nak cari. Sebab dia 1000 jam yang pasti dia bukan bila kita bahagikan dengan 24, dia bukan bila kita bahagikan dengan 24, dia akan ada baki kan. Jadi maksud dia bukan pada pukul 10 pagi lah. So kita nak kejar ke arah yang mana yang gandaan yang menyebabkan paling dekat dengan 1000 jam. So kita try sesuatu lah. Biasanya pelajar Olimpiad dia akan buat macam tu. Kalau 10 hari 240 jam. So kalau 20 hari 480 jam, betul? So selepas 480 jam dia masih lagi pukul 10 pagi, betul tak? Adakah saya berjaya memahamkan orang? Ya, betul, betul. Betul. Saya risau saya. Mungkin shock sendiri. So, Kejap Cik Syamil, saya nak tengok ada murid ni dia asyik tak angkat tangan je, KK ni. Mungkin ada nak tanya soalan. Boleh. Saya rasa macam mana kita nak benarkan ataupun kita nak tunggu sampai hujung? Bergantung kepada ni. Saya mana-mana pun saya boleh. Ada tak? Okay. Ke dia tertekan? KK. Dia kat sini nama dia KK tulis. Mungkin dia tertekan kot. Okay, tak apa. Kalau 300, kalau 30 hari, berapa? Berapa jam? 720 jam Kalau 40 hari? 960. 90 jam. Okey. So maksudnya 40 hari ni sangat dekat dengan 1000 jam dah kan? Okay. So kita hanya daripada 1000 jam kita dah gunakan 960 jam dan kita dapati selepas 960 jam waktu dia masih lagi pukul 10 pagi. So kita ada baki lagi pukul 10 pagi. Berapakah 40 jam selepas pukul 10 pagi? So selepas 24 jam dia masih lagi pukul 10 pagi kan? So 40 tolak 24 adalah 16 jam kan? Baki dia 16 jam, betul tak? Okey. Jadi 16 jam. Daripada 10 pagi, yang ni kita boleh kira. 10 pagi, 16 jam seterusnya, pukul berapa? 11, 12. Cuba kita boleh kira 10 pagi, kalau dia tahu, selepas 12 jam, pukul 10 malam. So ada lagi 4 jam. Dia 2 pagi juga. 2 pagi. 2 pagi. So jawapan ni saya silap lah. Saya mungkin challenge. 2 pagi, sorry. Jawapan dia adalah 2 pagi. Saya harap betul kan 2 pagi. Dia tersalah kira kot lagi. Okey, ini adalah penyelesaian bagi soalan 3. Actually dia banyak cara lagi lah. Ini saya hanya tunjukkan salah secara. Kalau kita nak bagi dengan 24 pun boleh. Tak salah bagi dengan 24 tapi kebanyakan pelajar mungkin dia tak biasa lagi dengan membahagi tu. Terutamanya di peringkat sekolah rendah. Kalau dia boleh bayarkan tak ada masalah. Tapi macam mana kita cuba mengajar pelajar yang pelajar yang baru bermula dengan Olimpiad. Dia biasanya kita akan ajar macam ni. Berfikir dengan cara macam ni lah. Kita tak ajar bahagi 24. Tapi dekat sini ramai je yang jawab bahagi 24. Mungkin saya tak, sebab ni saya rasa pelajar ni bukan pelajar yang bermula daripada kosong kot. Maksudnya dia ada basic Olimpiad. Jadi tak salah. Dia ada asas Olimpiad, jadi dia tak ada masalah lah, dia boleh bagi terus dengan 24. Ataupun dia memang benda ni memang diajarkan di peringkat sekolah. So, next. Okey. Contoh soalan 4. Puan Sheila mempunyai 5 orang anak. Mereka lahir satu persatu setiap 3 tahun. Umur anak sulung saya adalah 7 kali umur anak bongsu saya. Ini Puan Sheila cakap lah. Saya ada 5 orang anak. Lahir satu persatu setiap 3 tahun. Umur anak sulung saya adalah 7 kali umur anak bongsu saya. Berapakah umur anak ketiga? Berapakah umur anak ketiga Puan Sheila lah maksudnya. Jadi key dia kat sini adalah dia ada 5 orang anak. 每一个各3年。 dia lahir setiap 3 tahun. Umur anak sulung adalah 7 kali umur anak bongsu. Soalan dia tanya, bukan dia tanya umur anak
ketiga dia tak tanya umur anak bongsu ataupun dia tak tanya umur anak sulung. Tanya umur anak kecil. Jadi cuba fikir apakah pattern yang ada. Saya minimize saya harap pelajar boleh salin soalan. Saya nak tengok mungkin ada soalan, ada jawapan dekat chat. Sebab saya tak boleh nampak chat. Tak apa. Saya boleh tolong bacakan chat tu. Jawapan dia. Saya akan tengok dalam sekarang 10.52. 10.55 saya akan tunjukkan macam mana kita boleh selesaikan masalah. Okay.
kita boleh menyeraikan satu persatu kemungkinan bagi umur anaknya. Ini yang cara yang paling biasanya kalau kita dah idea, kita boleh senaraikan macam ni lah. Yang kita cuba tengok apa yang hasil dia. So, daripada sini kita nampak cuba senaraikan daripada umur anak dia 1 lah. Sebab umur kosong tak ada, kosong tahun tak ada. Jadi kita senaraikan daripada 1. Atau kita boleh senarai daripada kosong. Tapi kosong mungkin bermaksud dia masih belum cukup 1 tahun. So daripada sini kita nampak senaraikan sebanyak yang mungkin dan sesuai lah. Dan kemungkinan kalau kita senaraikan macam ni, ada kemungkinan yang kita tak jumpa umur anak dia. Itu ada kemungkinan lah. Terutamanya kalau umur anak dia dah terlampau dewasa, mungkin 20-30 tahun, dia akan jadi susah. Tapi ini adalah satu cara juga. B adalah pilihan yang betul lah. Sebab kalau kita tengok sini, 2 dengan 14. Gandaan seperti yang dikatakan, 7 kali umur anak bongsu saya. So, umur dia adalah 2 tahun yang bongsu, dan yang sulung adalah 14 tahun. Jadi dia tanya umur anak ketiga, itu jawapan dia adalah 8. Dan cara lain adalah menyelesaikan membina persamaan yang membantu. Sebab tu kita kena membina persamaan lah, sekurang-kurangnya 2 persamaan. Tapi persamaan ni saya rasa belum diajarkan di peringkat sekolah rendah sepanjang yang saya tahulah. Mungkin saya silap. Tapi kalau kita boleh membina persamaan, contohnya bongsu tolak sulung sama dengan 12. Sebab kalau kita kira, beza umur bongsu dengan sulung mesti 12 tahun. Sebab dia dilahirkan setiap 3 tahun. 3 tahun. Jadi beza umur bongsu dengan sulung adalah 12. Dan 7 kali bongsu, 7 kali umur bongsu akan sama dengan sulung. Jadi kita akan dapat persamaan serentak di sini. Dari situ bila kita selesaikan persamaan serentak ni, kita akan dapat anak ketiga. Dan kita boleh kira umur anak bongsu dan anak sulung. Dari situ kita boleh dapatkan umur anak yang ketiga. Itu 8 tahun. Saya rasa ini tak berapa, saya harap ini tak berapa mengelirukan lah. Sebab persamaan ni memang tidak, sepanjang yang saya tahu tidak ada dalam sukatan lagi. Tapi boleh diselesaikan dengan cara kaedah satu persatu tu juga. Okey. Ada beberapa pertanyaan? Kat sini ramai yang jawab lah 8 tahun. 8 tahun So maksudnya dia dapat hasil yang betul. Ini adalah salah satu soalan. Ini saya ambil ni, kebanyakan soalan dia adalah kita pilih ni pertandingan untuk kita pilih peringkat pertama lah. Saringan yang pertama untuk kita pilih wakil Malaysia dalam Olimpiad juga sebenarnya. Dia soalan yang bertaraf tu lah. Dan dia peringkat sekolah rendah, memang peringkat sekolah rendah. Jadi baguslah kalau dapat, ramai yang dapat jawapan yang betul. Okey, soalan yang kelima. Di kalangan 250 pelajar, kita ada 150 dan kita ada 130. Setiap pelajar mengambil sekurang-kurangnya 1 Olimpiad. Berapakah dengan pelajar yang menyertai kedua-dua Olimpiad? Sekarang pukul 11 saya akan tunjukkan penyelesaian daripada pukul 11.03.
Okey. Cik Syamil dekat dalam ni ramai jawab 30. Ya, sepatutnya itu jawapan ni. Bagus, kita tengok. Yang pertama kita tengok jumlah pelajar. Sebabkan dia cakap syarat yang pertama adalah ada 250 orang pelajar. Ada 150 orang dan 130 orang. Setiap pelajar sekurang-kurangnya satu Olimpiad. Ini key yang penting. Sebab kalau dia cakap ada pelajar yang tak masuk Olimpiad langsung, dia soalan ni dah akan jadi sangat susah. Dah mungkin tak boleh jawab. So ini kenyataan yang penting. Setiap pelajar mengambil bahagian dalam sekurang-kurangnya satu Olimpiad. So kalau dia cakap ada pelajar yang tidak mengambil bahagian dalam Olimpiad. Jadi kemungkinan soalan ni tak boleh dijawab pun, saya tak cuba fikir kan. So bila kita tengok sini, kita ada 250 orang. Tetapi kalau kita tambahkan 150 dan 130, kita ada 280 orang. Lebih 30 orang. So maksudnya, bila dia cakap setiap pelajar mengambil sekurang-kurangnya satu Olimpiad, so kita akan tahu yang kalau setiap seorang ambil satu saja Olimpiad, kita akan ada 250 peserta saja. Tapi sedangkan kita ada 280 dalam peserta Olimpiad. Jadi, kita cuba kelaskan satu Olimpiad dulu. Kita tengok dulu satu Olimpiad. Misalnya kita tengok Olimpiad matematik dulu. So kita ada 250 orang. So kita tolak dengan 150 dan kita dapat 100 orang yang mengambil dalam, sepatutnya 100 orang saja yang mengambil dalam Olimpiad Sains. Tapi bila dia cakap 130 orang yang ambil dalam Olimpiad Sains, maksudnya ada 30 orang lain daripada Olimpiad Matematik. Yang tadi dia ambil Olimpiad Matematik, ada 30 orang penambahan daripada situ. So maksudnya 30 orang tu dia ambil Olimpiad Matematik, dia ada ambil Olimpiad Sains. So itulah hasil yang kita nak, ataupun jawapan yang kita nak. Sebab soalan yang diminta adalah berapa kebilangan pelajar menjadi kedua-dua Olimpiad. Ini adalah berkenaan dengan Venn diagram. Ataupun kalau kita tahu Venn diagram lah, tapi saya rasa tak ada diagram Venn tu. Tapi kalau kita tak tahu diagram Venn tu pun kita mesti boleh selesaikan masalah ni kalau kita gunakan kaedah yang macam saya ulas. Okay, next. Kita ada soalan, lagi 3 soalan. Soalan 6. Soalan geometri. 6 dan 7 adalah soalan geometri. Jadi perlu lukis lah. Ulasan yang pertama, ini penting. Dalam geometri, lukis dengan besar. Lukis dengan sebesar yang sejelas lah, jelas. Maksudnya jangan terlampau besar, tapi kamu rasa jelas dan setepat yang mungkin. Maksudnya kamu perlukan pembaris. Pembaris. Yang penting, pembaris. Jangan lukis, melainkan kamu dah cekap lah. Kalau tak cekap, kena lukis pakai pembaris. Dan kalau soalan itu terlampau rumit, memang kena pakai jangka lukis. Tapi untuk peringkat sekolah rendah, kita tak perlukan itulah. Tapi kalau ada peringkat Olimpiad antarabangsa, memang setiap orang akan bawa jangka lukis. Akan bawa protektor semua tu lah. Cuba selesaikan. Jadi sekarang pukul 11.05, saya akan tunjuk pada pukul 11.10. Ulasan yang pertama ni paling penting, besar dan setepat yang mungkin.
Okay. Dah, ada yang dah. Ada yang jawab 45 dan ada yang jawab 90. Tetapi ramai yang jawab 45. 45 ada, 30 ada, 90 ada. Macam-macam lah. Oh, geometri dia macam ni lah. Dia akan macam-macam jawapan. Tapi ada yang jawab, ramai juga lah jawab 45. Okay. Untuk kes ni dia kena tahu ciri-ciri segitiga sama sisi. Ataupun dalam BID equilateral triangle lah. Dan dia kena tahu yang satu segitiga tu 180 darjah. Untuk selesaikan yang ni. Saya tambah sikit dia tu. Saya rasa yang tu dia tahu kan. Sekolah rendah dia ada belajar geometri kan. Saya tengok sikit. Dia tak belajar sampai situ. Tapi cuma dia sebagai pengetahuan lah. Maksudnya kiranya macam diorang tak ditekankan lah untuk subjek untuk nilai-nilai darjah tu. Nilai, maksudnya dalam satu segitiga ada 180 darjah. Itu diorang tak ditekankan. Diorang lebih tekankan macam mana cara nak baca guna protektor. Okay. Maksudnya untuk kiraan yang secara matematikal tu, pengiraan tu diorang belum lagi. Okay. Tapi kalau macam ciri-ciri segitiga sama kaki, dia tahulah sudut kaki dia tu sama. Ataupun dia tak tahu dia. Yang itu tak tahu, saya tak ada juga, tapi kita cikgu biasanya memang ada tekankan lah sebab untuk menunjukkan kalau segitiga sama kaki tu memang dalam dia sama, tu kita ada cerita lah. Dia lebih kepada pengetahuan matematik berbanding dengan macam kalau ada sekolah menengah dia apply. Kalau sekolah rendah ni lebih kepada sebagai pengetahuan matematik. Okay, Muhammad Zahar Mak Yasin ada angkat tangan. Ada apa-apa nak tanya? Oh, tak ada. Tersalah angkat. Tekanlah takut. Yang KK ni dia tadi lagi duk angkat tangan. Tapi bila tanya tak ada pula nak tanya. Mungkin tekanlah dekat tu. Ya, nampak. Ini adalah kita lukis sebesar yang mungkin lah. Bukan sebesar tu, jangan melukis besar. Maksudnya sebesar yang kamu selesa. Yang kamu boleh nampak ni. Dan cara melukis dia, ini saya nak tekankan. Ini mungkin saya tak tahu sama ada, tapi saya akan cakap berkenaan ni. Cara, sebab dia namakan titik segi 4 A, B, C, D. Saya punya pen tak ada. A, B, C, D. Dia namakan segi 4 ni A, B, C, D. Jadi bila kita namakan satu bentuk segi 4 ataupun segitiga dengan satu nama A, B, C, D, A, B, C, D, E ataupun A, B, C, D, E, F, turutan dia mesti dalam bentuk pusingan jam ataupun lawan jam. Kita tak boleh namakan sesuka hati. So, macam konteks sekarang, saya akan mulakan dengan A. Kemudian saya lukis B di sini. B ke sini. Kemudian C ke sini. D ke sini kan. So, ini adalah arah jam. Clockwise dalam dia lah. Kalau saya nak lukis lawan jam pun boleh. Contohnya saya buat macam ni. A, B, C, D. So ini adalah ke sini kan. Sini, ke sini, ke sini. Tetapi saya tak boleh lukis sesuka hati macam ni. Padam Ini salah. Sebab dia dah labelkan A, B, C, D. Nanti kamu akan dapat hasil yang salah. Saya tak boleh labelkan sesuka hati A, B, C, D. Ini berlaku juga kan, sebab tu saya tekankan. Ini tak boleh. Ini maksudnya kamu akan dapat hasil yang salah nanti. Sebab ini bukan segitiga. Ini bukan segi 4 ABCD. Ini adalah segi 4 ACBD ataupun ADBC. Ini adalah penamaan. Macam mana kita menamakan bentuk-bentuk poligon, kita panggil bentuk-bentuk macam ni lah. Segi 4, pentagon, hexagon semua tu. Ini penting. Okay, next. Kita lukis P. Sebab dia cakap P dekat dalam kan. So kita lukis P. Dan dia cakap segitiga sama sisi. So maksud dia ABP. ABP. Ini penting penandaan ini penting. ABP. Kita kena tandakan ni. ABCD. Segi 4 ABCD. Dia tak cakap segi 4 ni segi 4 sama apa kan. Tapi dia cakap segi 4. So kita tak boleh tanda. Kita tanya ABP sama sisi. So kita kena tandakan ni. Sebab kalau kita tak tandakan ni, kebiasaannya pelajar tak nampak.
Maksud tanda ni adalah dia sama panjang kan. Segitiga ni sama panjang. Ini penting. Dan saya kalau tak tanda pun saya tak nampak kadang-kadang benda-benda macam ni. Saya tak nampak nak selesaikan masalah tu macam mana. Kemudian kita nampak ni penandaan dia belum buat. Dia ni dalam jalan kira yang saya buat ni, penandaan tu saya buat last sekali. Penandaan yang sama kaki tapi tak apa. So dia nak sini, P tu di sini. Sudut ni berapa? Nah, yang tu yang kita nak cari. So, lepas tu akhirnya saya buat penandaan dekat sini. So bila saya tandakan kat sini, baru saya boleh nampak apa yang berlaku, yang mana panjang, pendek sebenarnya. So, daripada sini, saya rasa soalan ni saya salin tak habis, segi 4 sama sisi. Tak apalah, saya rasa saya salin tak betul soalan ni. Sebab dia sama panjang. Okey, daripada sini, kita akan dapat penandaan ni penting. Bila tandakan ni, baru kita nampak macam mana. Sebab dengan penandaan ni, kita tahu yang contohnya sudut ni adalah 60 darjah. Ini 60 darjah. Ini benda yang saya rasa kita perlu tahu untuk selesaikan masalah dalam geometri. Dan next. Jawapan dia adalah 15. Ada tak yang dapat jawapan 15? Tak ada. So majoriti jawab 45. Sebab dia tak tahu ini. Saya rasa sebab dia tak tahu yang 60 darjah ni kot. Tapi ada juga yang jawab 15. Ada yang jawab 15 Okey, kita cuba tengok macam mana nak selesaikan masalah ni. So ini adalah 60 darjah kan? 60 darjah. Sini adalah 60 darjah. So soalan dia adalah dia cari kat sini kan? So bila sini 60 darjah, sini adalah 30 darjah, betul tak? Sebab ini adalah sudut tegak sama 30 darjah. Dan bila sini adalah 30 darjah, kita nampak ini adalah segitiga sama kaki kan? So bila segitiga sama kaki, sudut di sini adalah sama dengan sudut di sini. So 30 darjah. Satu segitiga, sudut dalam dia adalah 180. Dan kita tahu ni adalah segitiga sama kaki. So maksudnya 180 tolak 30 kita akan dapat kita akan dapat 150, betul? 150 darjah ni adalah hasil tambah kedua-dua sudut ni. Tapi kita nak satu je, which is yang ni. Maksudnya 150 darjah dibahagikan dengan 2, kita akan dapat 75 darjah. Dan bila 75 darjah, sini pun sudut tegak. Sudut tegak 90 darjah. 90 darjah tolak 75 darjah, kita akan dapat 15 darjah. Adakah faham apa yang saya cuba nak sampaikan? Ataupun tak faham? Tak faham Faham. Saya ulang. Cikgu je yang faham. Pelajar tak ni Sebab pelajar dia tak ditekankan. Saya ulang balik. 60 darjah, ini 60 darjah. So ini tak perlu apa. Tapi tak bagi tulis 60 darjah. Sebab ini adalah satu segitiga sama sisi. So bila ni satu segitiga sama sisi, bila sini 60 darjah, sini adalah 30 darjah. Bila ni 30 darjah, ini yang saya cakap kita kena tekankan yang ni. Yang ni perlu, Sebab yang ni kita nampak, ini adalah segitiga sama kaki. Bila segitiga sama kaki, kita tahu yang sudut dia sama. So baki 150 darjah tadi, 150 darjah, sebab 180 tolak 30 dapat 150. Kita bahagikan dengan 2 sebab sudut dia sama kaki. Untuk kita dapat sudut di sini. Ni kita akan dapat 75 darjah. Bila kita dapat 75 darjah, ini kita tahu yang ini adalah sudut tegak juga kan. Yang kita nak cari dekat sini. So 90 darjah tolak 75 darjah, kita akan dapat 15 darjah. Okey, itu adalah penyelesaian bagi masalah ni lah. Dan untuk kita dapat selesaikan masalah ni, kita kena tahu yang pertama satu sudut dalam segitiga adalah 180 darjah. Kita kena tahu sudut tegak 90 darjah dan kita kena tahu ciri-ciri segitiga sama kaki dan segitiga sama sisi. Itu benda yang kita perlu tahu lah untuk selesaikan masalah ni.
Dan seterusnya pun soalan 7 adalah soalan yang hampir sama, soalan geometri. Cuba buat. Oh, 11.16. So saya bagi jawapan pada pukul 11.20 lah. Ulasan yang sensitif. Okey, ulasan tak apa, boleh buat lagi sebab kita ada 3 minit. Ini lukisan tak elok lah, tak patut. Pelajar-pelajar jangan tiru lukisan macam ni. Maksudnya kita lukis dengan betul. Ini lukisan yang tak pakai pembaris. Ini gambar rajah yang betul-betul lukis ABCD, cumanya kena pakai pembaris. Ini sebab saya tak lukis pakai pembaris. Dalam saya tak pakai pembaris. Kalau atas kertas saya boleh pakai pembaris. So kita ada lukisan ABCD dan P itu berada di luar. Cari sudut APC. Maksudnya APC. Apa maksud sudut APC? Maksudnya kalau kita panjangkan yang ni, dia nak sudut ni. Ni berapa sudut? So kita kena ada pengetahuan sama juga, segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan kita kena tahu yang sudut dalam 180 darjah dan kita kena tahu yang sudut tegak itu adalah 90 darjah. Ya, betul. Soalan yang 6 tadi saya tertinggal perkataan segi 4 sama. Saya ingat dia ada perkataan sama. Ini segi 4 sama. So, saya tertinggal perkataan sama. So, soalan jadi bila susah lah sebab saya tersilap bagi soalan. Ini yang sama. Okay, next. Okay, yang ni saya nak labelkan dulu. Macam saya cakap tadi, labelkan ni. Ini penting. Labelkan yang ni. Sebab kalau kita tak label ni, confirm tak boleh nampak. Kecuali orang tu betul-betul dah biasa sangat. Itu pun susah nak sebab kita tak tahu yang panjang dia sama ke apa. Kita kena labelkan ni. Labelkan itu menunjukkan dia adalah sebenarnya sama panjang. Itu saja. Next. So. Kemudian kita senaraikan sudut-sudut yang ada. Dan yang kita nak cari dekat sini. So kalau kita tengok yang dia cakap apa. Oh, dia cakap ni adalah segitiga sama sisi. Jadi sudut dia mesti 60 darjah, ini 60 darjah, ini 60 darjah. Dan yang penting dia adalah sini adalah segitiga sama kaki, nampak? Sama kaki macam tadi lah. Nampak? Ini segitiga sama kaki. So sudut dia yang ni sama dengan ni. Dan kita tahu yang dekat sini sudut dia berapa? 60 tambah 90 lah. So 150 darjah. Dah habis isu. So ada lagi 30 darjah. 30 darjah ini adalah yang hijau ni tambah hijau. 2 hijau dapat 30 darjah. So 1 hijau akan dapat 15 darjah. Sebab 2 hijau 30. Sudut ni sama kaki. So, apa tambah apa yang nilai dia sama dapat 30. So kita akan dapat 15 lah. 15 tambah 15. So dia sini 15 dan sini 60. So 60 tolak 15 akan dapat
45 darjah. This is sudut yang kita cari lah. Betul tak 45 darjah? Betul. Jawapannya ialah 45 darjah. Ya, ramai yang jawab 45. Okey, bagus. Maksudnya pelajar-pelajar dari Melaka ni terkehadapan dari segi Olimpiad matematik agak. Dan soalan terakhir. Yang ni saya tak. Yang ni ya, ini adalah soalan saringan Olimpiad juga yang saya ambil peringkat pertama. Cumanya saya tak pasti macam ada kuasa 2 ni, saya rasa mungkin pelajar tak tahu, tapi kuasa 2 ni bermaksud dia didarabkan dengan diri dia. So macam ni kalau saya tulis 3 kuasa 2 ni maksudnya 3 darab 3. So kalau dalam konteks ni X tolak 1 kuasa 2 maksudnya X tolak 1 kuasa macam tu. Tentukan nilai bagi X, Y, Z. Nilai X, Y, Z ni maksudnya nilai X darab Y darab Z. X ni berada di dalam ni lah. Ini X, ini Y, ini Z. So, nilai X, nilai Y. So, dia nak X kali Y kali Z. So, cuba selesaikan dalam 3 minit. Kebiasaannya, pelajar akan mengembangkan persamaan ini walaupun tak perlu. Macam saya buat tadi lah, tak perlu pun. Ada persamaan yang kita perlu kembangkan, ada yang kita tak perlu. Sebab bila kita kembangkan dia akan jadi pening. Tapi kalau kembangkan pun dalam konteks ni tak salah. Tapi sebenarnya tak perlu. Sebab bila dikembangkan dia jadi panjang. Bila panjang, biasanya kita nak tak mau panjang-panjang, kita nak yang simplified, yang pendek. Kalau panjang boleh selesaikan, cuma dia biasanya akan jadi memeningkan dan lebih rumit. So pelajar boleh kembangkan ataupun kekalkan. Seterusnya, ulasan kedua, apakah nombor-nombor yang ditambahkan akan menghasilkan jawapan kosong? Ini adalah nombor-nombor yang ditambahkan. Nombor apa nombor yang bila ditambah, tambah, nombor positif lah semua ya. Kita ada nombor negatif. Tambah dapat kosong. 3 nombor bila ditambahkan dapat kosong. Apakah nombor itu? Ni ulasan kedua. So saya rasa yang ni semua orang tahu yang apa tambah apa tambah apa dapat kosong. Itu kosong tambah kosong lah. Kosong tambah kosong. Jadi kita tahu kosong tambah kosong sama dengan kosong. Ini sangat penting. Jadi dari sini kita boleh tahulah apa yang perlu dibuat. Next. Okey. Ini bermaksud setiap sebutan tadi macam X tolak 1 kuasa 2 itu mesti kosong tambah yang sebelah ya 2 tambah Y tolak 2 kuasa 2 itu mesti pun kosong dan 3 dalam kurungan Z tolak 3 kuasa 2 itu pun mesti kosong. Jadi macam mana kita jadikan nombor-nombor ni kosong? So apakah nilai X yang menyebabkan X, apakah nilai X yang menyebabkan X tolak 1 sama dengan kosong? Apakah nilai yang tolak 1 sama dengan kosong? Tolak 1 kuasa 2, tak ada masalah kuasa 2 ni. Apakah nilai X dalam konteks ni? X adalah 1. Apa? Ya, X adalah 1. Y2, Z3. 1 tolak 1, kosong. Ya, Y2 dan Z adalah 3. So daripada sini kita tahu yang dia minta X, Y, Z kan. X, Y, Z ni adalah X darab Y darab Z. Apa? 3 darab 2 darab 1.
Hasilnya adalah 6. Okey, ini adalah 8 contoh soalan berbentuk Olimpiad yang biasanya kita gunakan untuk memberi pendedahan pada pelajar. Dan saya ambil kebanyakan daripada saya, memang dia soalan Olimpiad lah, soalan saring, bukan soalan pertandingan peringkat antarabangsa, tapi dia saringan peringkat Malaysia, peringkat pertama, dan dia sesuai untuk semua orang untuk cuba belajar apakah itu Olimpiad Matematik. Dan saya berharap ini sedikit sebanyak dapat memberi penjelasan kenapa Olimpiad ini agak berbeza daripada soalan matematik biasa, dan kenapa dia boleh menghasilkan. Apa tujuan Olimpiad sebenarnya adalah untuk belajar, untuk mengajar pelajar berfikir di luar kotak lah sebenarnya, sebab soalan-soalan dia memang kalau kita tengok tak pernah nampak pun soalan macam ni, 1+2 kan, tambah semua ni +2, tapi bila kita tengok solution dia sebenarnya tak susah pun. Pelajar sekolah rendah yang tahu, pelajar sekolah rendah pun mampu jawab soalan-soalan yang macam ni. Sebab dia bukan menekankan tentang kandungan, tetapi macam mana pelajar itu berfikir untuk selesaikan masalah ni. Baik, itu saja daripada saya. Terima kasih. Ini adalah email jawatankuasa yang menguruskan Olimpiad di Malaysia. Kalau ada apa-apa soalan boleh emailkan ke sini. Ataupun kita ada Facebook. Ini Facebook kita yang mana kita selalu post dengan maklumat-maklumat yang Olimpiad yang ada, dan juga kita ada kuliah-kuliah yang boleh tengok dalam video di IMO Malaysia lah. Ada macam mana kita mengajar Olimpiad. Ada berkenaan dengan geometri, ada berkenaan dengan berbagai topik lah yang berkenaan dengan Olimpiad. Jadi pelajar-pelajar boleh belajar di sini, ataupun kalau ada masalah boleh hubungi kami di sini lah, contact@imomalaysia.org. Baik, terima kasih. Saya pulangkan kepada Musi Majlis kalau ada apa-apa. Okay, terima kasih diucapkan kepada Cik Syamil. Okey, di sini saya buka kepada mana-mana cikgu atau anak murid yang nak mengajukan soalan. Kalau rasa segan nak cakap, boleh tulis kat in-call message tu, saya tolong bacakan. Boleh tanya apa-apa soalan saja pun, jangan risau. Saya tak garang dan tak marah. Tapi banyak yang bercakapkan terima kasih je. Okay. Buat masa ni. Segan kot. Kalau segan boleh emailkan saja. Nanti kita akan, mungkin kita balas lambat, tapi kita akan balas lah. Saya ada satu soalan Cik Syamil. Ya, boleh. Ada tak contoh-contoh soalan yang kita boleh dapatkan yang macam contoh-contoh soalan saringan yang kiranya bukan yang confidential lah? Okey, ada. Saya nak post kat mana? Dia ada, saya letak sini. Ini yang saya ambil. Kita memang bagi. Okey, dia ada dekat sini. Saya post dekat chat ni boleh ke? Boleh post kat chat tu. Ada dekat link ni, tapi dia ada dekat bawah-bawah sikit, kena carilah. Ini yang saringan, ini saya memang ambil daripada sini pun sebenarnya. Jadi boleh ambil. Dan dia memang sesuai lah untuk pelajar-pelajar. Dia ada peringkat rendah, menengah. Dia ada peringkat sekolah rendah, sekolah menengah bawah dan menengah atas. So pelajar-pelajar boleh tengok yang bahagian menengah bawah. Ada jawapan ke cikgu? Jawapan pun ada, tapi tak ada penyelesaian. Dia hanya ada jawapan saja. Kalau penyelesaian dia ada dalam video dalam Facebook IMO Malaysia. Sebab kita memang buat, jadi dia ada solution, dia mengajar lah. Okey. Okey, Cik Syamil, ada yang masih tak faham tentang konsep XYZ tadi, soalan 8. Tak faham maksudnya? Okey, saya cuba. Sekejap saya kena share balik. Nampak ke skrin ni? Okey, nampak. Sekejap. Okey, bagi masalah ni, diberi nombor nyata.
X tolak 1. Okey, perkara pertama yang kita kena, biasanya pelajar akan gelabah ataupun akan macam rasa berdebar-debar tengok nombor benda yang dia tak biasa tengok. Tapi sebenarnya benda ni boleh diselesaikan dengan cara yang paling asas sekali. Dengan syarat kita tahu apa? Apakah nombor yang bila ditambahkan akan dapat kosong? Nombor positif. So sudah pastinya semua pelajar tahu yang kosong tambah kosong tambah kosong sama dengan kosong. Ini yang benda yang pertama, syarat pertama yang pelajar kena tahu. Jadi maksudnya sini kosong, sini kosong, sini kosong. Maksudnya X tolak 1 kuasa 2 mesti sama dengan kosong. Sebab ini yang kena dapat kosong tambah kosong tambah kosong baru dapat kosong. So yang ni pun 2, Y tolak 2. So 2 sama dengan kosong. Dan 3, Z tolak 3 kuasa 2 sama dengan kosong. Sampai sini saya harap faham. Jadi apakah yang menyebabkan, apakah yang tolak 1 kuasa 2 dapat kosong? Kuasa 2 ni tak penting sangat. Dalam konteks sekarang kuasa 2 ni tak penting pun. Tapi sebab kita nak jadikan dia nombor positif saja, sebab tu kita kuasa ni sebenarnya tak, dia hanyalah dummy untuk menakut-nakutkan, dia tak diperlukan sangat. Apakah pelajar hanya perlu tahu apa tolak 1 dapat kosong, itu je. Jadi satu-satunya nombor yang bila tolak 1 akan dapat kosong adalah nombor 1. Kan? Sebab 1 tolak 1 dapat kosong. Ini pula apa yang Y tolak 2 dapat kosong? Iaitu 2. 2 tolak 2 je yang dapat kosong. 3 tolak 2 tak dapat kosong. 4 tolak 2 tak akan dapat kosong. Ini pun Z. 3 tolak 3 saja yang akan dapat kosong. Jadi maksudnya X nilai dia adalah 1, Y nilai dia adalah 2 dan Z nilai dia adalah 3. Jadi tentukan nilai bagi X, Y, Z. Apa yang dimaksudkan dengan X, Y, Z ni? Ini adalah singkatan bagi, ini cara menulis matematik. X kali dengan Y kali dengan Z. Itu maksud dia. Maksud dia X kali Y kali Z. So 1 kali 2 kali 3. So 1 kali 2 kali 3 akan dapat 1 kali 2, 2 kali 3 dapat 6. Itulah cara macam nak selesaikan soalan nombor 8 ni. Saya harap boleh faham. Okey. Okey, dia dah faham. Okey. Okey, terima kasih. Okey. Alright, ada apa-apa soalan lagi? Puan Queen Ling ni. Ada ya, tadi ada satu soalan kan yang 250 orang, 150 orang pergi menyertai Olimpik Sains, 130 yang masuk sains tu. Apakah jawapan tu tadi? 30 ke 15? 30. 30. Ya. Tapi yang saya dapat 15. Yang saya buat ada confuse sikit lah sana. Kita tengok balik Saya tengok mungkin jawapan 15, saya tersilap tapi saya rasa jawapan dia 30. Saya pun dapat 30. Cuba cek ni sebab tunjukkan Venn-gram. Venn-gram kot, kalau jawapan guna Venn-gram tu mungkin boleh nampak kot. Tapi yang waktu Cik Syamil terang tadi pun saya rasa dah okey. Cuma selepas tolak 150 tu kita ada baki 130. Jadi 100 dia punya tu kita dapat dah 30 yang menyertai kedua-dua. Tapi mungkin cikgu tu tak jelas agak. Saya tak guna Venn ni sebab saya takut pelajar tak boleh tangkap. Sebab memang soalan ni dibina pelajar tak perlu tahu Venn pun tak pun. Itulah. Tapi kalau dia tahu Venn pun boleh jawab. Jadi kita cuba guna Venn. Pun dah lama tak pakai Venn. Harap tak silap. Okey, kita cuba tengok. Ni. Okey, ini belum nampak skrin lagi. Oh, sorry. Lupa share. Sorry, terlupa share. Oops. Ni. Okey, kita ada 250 orang pelajar. 250 orang pelajar.
Yang sebelah kiri ni adalah cek Olimpiad Matematik. Sebelah kanan adalah Olimpiad Sains. So, bila kita tengok sini, Olimpiad Matematik dia cakap tadi berapa orang? 150 kan? Saya boleh pakai warna lain. Saya tak biasa menulis kat sini, so tahu nak explore. Okey, green. Sini 150 orang. So ini kalau kita biasa dengan van, 150 pun termasuk dalam bahagian yang tengah ni lah, 150. So kalau kita ada 250 orang pelajar, so maksudnya dekat bahagian sini adalah saya tak ingat macam mana nak tulis kan? 150 sini, so bahagian sini adalah 100. Sekejap saya confuse sebab lama tak pakai kan. 150 tu jangan tulis dulu. Tulis yang 130. Ya. Sorry. 130 130 sini. Sekejap saya terlupa van ni. Sekejap. Okey. Tak apa cikgu, Cik saya terangkan balik je macam tadi. Okey, sorry saya dah terlupa van ni. Sebab dia ada intersection kat tengah tu. Maksudnya intersection ni 30 lah kan. Intersection ni yang 30. Betul, dekat intersection ni yang 30. Sorry. Boleh ingat. Dekat intersection ni 30. So dekat sini adalah 100 Olympiad Math. So sini 120 lah. Sini adalah 100. Situ 100. 100. Sorry, boleh saya ingat. Lama tak pakai. So sini adalah 120, sini adalah 130 di tengah ni. Dan sebelah kanan adalah 100. So dari sini kita nampak lah bila keseluruhannya memang kita dapat 130 yang ambil Olympiad Science, 150 yang ambil Olympiad Maths, dan yang ambil kedua-duanya adalah 30. Ini kalau dari segi van lah. So saya minta maaf lama tak pakai van jadi confused. Kalau dalam kaedah tadi yang saya buat adalah kita ambil tolak tu 100%. Memang itu sama je dengan kaedah van. Semuanya kita ambil tolak tu, asalnya kita ada 250, kita ambil satu tolak dengan 150. So kita akan dapat 100 pelajar. So satu pelajar ni dalam Olympiad Science. Tapi kita tengok bila dia cakap sini, dia ada 130 orang yang ambil. Sedangkan sepatutnya 100 orang je kalau tak ada pertindihan macam tadi lah. Kalau tak ada pertindihan dalam van tu, maksudnya 100 orang saja. Tapi disebabkan ada pertindihan 30 orang tu lah menyebabkan ada 30 orang daripada Maths tu yang ambil juga Olympiad Science, itu yang menyebabkan dia jadi 130. So berapa orang yang ambil kedua-dua Olympiad? 30 orang lah. 30 daripada Maths tadi tu masuk juga dia ambil dalam masa sama, dia ambil juga untuk Science. Saya harap penjelasan ni tak mengelirukan dan saya mohon maaf tak ingat kan. Lama tak buat. Okey, ada beberapa soalan. Satu lagi soalan, dia tanya, will the competition question be in English or only in BM? Oh, dalam BI. Saya baru hadir taklimat hari tu, dia minta saya buat dalam BI. Ada lagi apa yang boleh saya bantu? Okay, rasanya dah tak ada soalan daripada daripada grup, daripada in-call message pun dah tak ada soalan. Daripada cikgu-cikgu yang kat sini atau apa anak-anak murid kat sini, ada tak yang nak tanya soalan? Okay, when is the competition? Okay, Tuan Zaki boleh tolong jawab tak bila competition tu? Baik, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, pertandingan dijadualkan pada penghujung Oktober, bulan depan lah. Okay, tarikh itu rasa saya dah maklumkan dalam grup.
pertandingan, tapi tak apa, nanti kita akan letakkan sekali lagi. Right? Dan juga di kesempatan ini saya nak ucapkan terima kasih banyak kepada Encik Syamil, right, atas kesudian meluangkan masa lah kepada anak-anak kita di Melaka dan juga cikgu Melaka, memberikan sedikit banyaklah contoh-contoh soalan Olimpiad, contoh-contoh soalan kuis yang biasa digunakan suatu pertandingan. Semoga apa yang dikongsikan pada pagi ini dapat membuka mata lah, dan memberikan sedikit gambaran kepada semua murid dan juga cikgu-cikgu bagaimana sebenarnya pertandingan kuis ataupun pertandingan untuk Olimpiad ni dijalankan. Right? Kalau masa kita buat pertandingan peringkat negeri itu hari pun banyak juga dapat respon soalan-soalan yang di luar jangkaan, yang tak pernah belajar dan sebagainya lah. Tapi kita faham, untuk makluman itulah antara bentuk untuk soalan yang biasa ditanya sewaktu kuis ataupun sewaktu pertandingan yang sebenar di peringkat bangsa, negeri maupun antarabangsa. Right? So dengan harapan mana-mana yang tak pernah ambil bahagian, setidaknya anda dapat mengetahui, dapat expose lah, ini rupanya soalan-soalan yang biasa ditanya. Jadi kita dapat sikit knowledge lah. So sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Encik Syamil atas kesudian meluangkan masa pagi ini, dan insyaAllah sentiasa update lah dalam grup yang kami sediakan, dan jika sebarang pertanyaan kami akan salurkan melalui guru pembimbing, melalui guru pembimbing untuk setiap sekolah yang mana anak muridnya terpilih lah untuk wakil Melaka. Right. Jadi itu sajalah Puan Cikgu Nashidah. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih diucapkan kepada Encik Syamil dan Tuan Zaki, Tuan Muhammad Zaki. Okey, maka berakhirlah bengkel kita pada hari ini. Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada penceramah kita yang sudi meluangkan masa, dan juga kepada semua guru pembimbing dan peserta kuis matematik peringkat negeri Melaka kerana sudi meluangkan masa untuk sama-sama kita belajar, walaupun hari ini hari Sabtu dan sebenarnya ikutkan dah cuti sekolah dah pun kan. Dah cuti sekolah dah. Tapi masing-masing masih bersemangat untuk cuba mempelajari ilmu baru kan dekat sini. Okey. Alright, sebelum saya menutup tirai, saya ingin mengingatkan kepada semua peserta hari ini, guru dan murid, jangan lupa isi borang kehadiran, sebab nanti kalau untuk murid insya-Allah kita akan sediakan sijil penyertaan bengkel peringkat negeri Melaka. So boleh masukkan dalam PAJSK masing-masing, dan guru pula kita akan bagikan kredit lah kepada dalam ladap sebagai ladap hari ini. Okey, ada beberapa soalan dekat sini yang kami tak sempat lagi nak jawab. InsyaAllah kami akan forwardkan ni nanti dalam jawapan ini ke dalam grup pembimbing nanti. Alright. Okay, dengan ini saya ucapkan terima kasih banyak-banyak, dan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Okay, jangan lupa isi kehadiran ke cikgu-cikgu dan murid sekali. Cikgu dan murid.